Ini Siti Nuraihana. Raihana merupakan seorang pelajar dan menuntut di sebuah universiti awam. Raihana seorang yang aktif dan ceria orangnya. Namun, semuanya berubah apabila ditakdirkan Raihana mempunyai sakit toilet semasa memulakan pembelajarannya di universiti. Mari kita mengikuti kisah Raihana tentang masalah kesihatannya bersama saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aisyah binti Zulkarnain. Nombor matrik di 2019 2091 209. Saya merupakan pelajar ISMP Seni. Okey, dalam video ni saya akan menunjukkan kaedah bimbingan dan kaunseling secara individu. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Sila duduk. Assalamualaikum, Cik. Boleh tak Cik kenalkan diri Cik? Nama Cik. Nama saya Siti Nuraihana binti Muhammad Rafidi. Okey. Boleh saya tahu saya nak panggil Cik ni apa? Panggil Rai je. So saya boleh panggil Cik dengan Raihana lah? Rai. Ataupun Rai atau Raihana lah kan? Boleh. Cik dari mana tadi? Saya daripada rumah lah. Raihana daripada rumah lah. Sekarang tengah buat apa? Belajar ke kerja ke? Okey, saya sekarang ni sebagai seorang student. Tak perlu kan saya cakap? Tak apa. Okey, saya sebagai seorang student dan juga saya melalui online class seperti biasalah. So online class setakat ni macam mana? Okey. Online class setakat ni macam biasa, masalah lain dan sebagainya. Itulah macam mana orang lain rasa jugalah. Apa yang saya rasa macam kalau kelas online tu kita tak seronok lah. Kalau kelas online kan kita better bersemuka. Betul. Cik, boleh Cik Raihana ceritakan? Cik Raihana dari mana? Okey, saya Putrajaya lah. Saya menetap di Putrajaya bersama keluarga saya. Okey, itu sajalah. Saya pun dari Putrajaya sebenarnya. Saya pun tinggal kat Putrajaya. Cuma saya tinggal di area berlainan dengan Cik mungkin. Mestilah berlainan. Masih berlainan kan? Boleh Cik cerita pasal ahli keluarga Cik? Sedikit lah pasal ahli keluarga Cik, adik-beradik Cik. Ahli keluarga saya. Alright. Ibu bapa saya dah tak bekerja dah pencen. Dah pencen. Fasa pencen. Okey, adik-adik saya sebenarnya ada 5. Saya anak keempat daripada 5 orang. Yang semuanya dah bekerja, yang atas-atas semua dah kerja lah. Tinggal saya dengan adik saya je lah yang masih belajar lagi. So sekarang ni okey, itu pun saya dengan adik saya saja yang menetap di Putrajaya ni. Yang lain semuanya ada belum berumah tangga, tetapi mereka semua ada rumah masing-masing lah. Begitu. Kita start sesi kita ni, saya nak bagi tahu dulu lah tentang apa itu kaunseling, bimbingan dan kaunseling kan. Okey, bimbingan kaunseling tu secara ringkas lah. Secara ringkas ni merupakan bersumuka antara Raihana sebagai klien saya dan saya sebagai kaunselor, pembimbing Raihana untuk cerita-cerita yang Raihana akan cerita masalah Raihana kepada saya nanti. So nanti apa-apa cerita yang Raihana akan ceritakan saya akan rahsiakan sebab ini memang dah tertakluk dalam harta rahsia lah. Okay. So apa yang Raihana ingin ceritakan kepada saya tentang masalah ataupun yang benda-benda yang jadi ke belakang ni bagi tahu untuk ceritakan pada saya. Okay, sekarang ni saya rasa masalah yang saya lalui daripada segi macam mana nak cakap, saya daripada segi masalah keluarga ada, daripada segi masalah diri sendiri pun ada.
Okey, tadi Cik Rahana ada menyatakan Cik Rahana ada masalah dengan diri Cik Rahana. Boleh Cik Rahana terangkan apa masalah yang Cik Rahana hadapi dengan masalah diri Cik Rahana? Okey, masalah yang saya hadapi sebenarnya bagi sulit untuk saya adalah masalah tentang kesihatan saya. Kenapa dengan kesihatan Cik Rahana? Boleh saya Kesihatan. tahu? Okey, saya sebenarnya agak apa kesempitan tentang masalah diri saya ni, terutamanya pasal kesihatan saya lah. Saya sebenarnya stres. Jadi satu kita stres tentang kesihatan kita ni, yang orang kata sebenarnya menyulitkan keadaan lah. Maksud Cik Rahana yang menyulitkan keadaan Cik Rahana tu macam mana? Macam Adakah mana? dia menyukarkan kehidupan seharian Cik Rahana ke macam mana? Dia sebenarnya pakai jugalah aktiviti harian saya dan sebagainya lah. Contohnya dari segi berbagai lah. Okey, contohnya macam dulu saya sebenarnya saya aktif jugalah dalam bersukan ke ataupun macam tu lah, bersukan, buat aktiviti last hari saya aktif jugalah. Tapi disebabkan masalah kesihatan yang saya hadapi ni, saya terpaksa tangguhkan benda tu semua. Saya terpaksa kurangkan semua aktiviti tu. Sebabnya benda ni terhalang untuk saya sebab yelah, kalau kita dah sakit ni kita kena sedar diri lah. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Maksudnya bukan tak boleh buat apa-apa, maksudnya Pergerakan kita terbatas. pergerakan kita terbatas. So antaranya itulah. Kalau tak keberatan boleh Cik Rahana menyatakan masalah kesihatan Cik Rahana yang Okey. Cik Rahana hadapi. Saya Tak terperinci pun tak apa, secara okey, tak apa, saya umum cerita. je. Okey, masalah kesihatan ni, okey, saya merupakan mengidap hyperthyroid. Okey, hyperthyroid ni jenis penyakit yang orang kata keturunan. Keturunan. Jadi saya punya hyperthyroid ni dia mengalir dalam darah saya. Maksudnya ini keturunan lah, penyakit keturunan. So yang kena sekarang ni penyakit ni tadinya mak saya dan juga saya dan juga kakak saya lah yang sekarang. Tapi kalau ikutkan saya tahap ke Graves disease. Graves disease maksudnya teruk jugalah, antara yang teratas lah. Tapi okey, sebelum ni memang saya cakap lah, sebelum ni saya memang teruk. Dia punya simptom lagi teruk lah. So hidup saya sekarang ni hanya bergantung pada ubat. Okey, kalau tak ada, maksudnya kalau saya tak ambil apa ubat yang saya perlu ambil tu, mungkin simptom-simptom tu akan lebih teruk lah. So agak sukar sebabnya kita tak biasa. Sebelum ni kita hidup biasa-biasa, kita hidup juga secara normal seperti orang lain juga. Tapi bila jadi macam ni kita rasa pelik sebabnya kita kena aktiviti, kita kena tahu aktiviti kita kena tahu batas kita untuk buat sesuatu, faham tak? Contoh macam aktiviti sukan dan sebagainya. Lepas tu kita pula ada rutin-rutin, contoh macam kena makan ubat. So semenjak ni saya kena praktikkan untuk makan ubat secara secara teratur dan juga secara mengikut yang peraturan yang diberikan lah oleh doktor. Maksudnya kalau saya nak makan ubat tu, pagi ni kena makan ni. Macam tu lah, kita ada jadual perubatan kita kan. Macam tu lah. Lepas tu suka bagi saya lagi adalah disebabkan saya student, saya banyak aktiviti ataupun program-program yang saya perlu saya perlu ikuti. Jadinya bila dia hyperthyroid ni, dia menghalang saya untuk membuat semua tu lah. Contoh macam bila saya nak pergi program ke atau program apa-apa je lah, saya akan terhalang oleh sebabkan appointment dan sebagainya. Kadang tu kita kan, walaupun sekarang ni kelas online, itu kelas online tau. Kalau saya tak tahulah apa yang akan jadi lepas ni. Kalau kata kelas secara bersemuka di buka balik. buku balik masa ni kita boleh pergi ke you lah kan. So saya agak suka di situ, di mana saya perlu berulang-alik untuk daripada Tanjung Malim ke Putrajaya untuk appointment dan ambil darah sebagainya lah. Mungkin itu agak sukar kan, nanti kita tak tahu, tapi kita tengoklah macam mana. Pada
daripada yang Cik Rahana ceritakan pada saya. So maksudnya penyakit yang Cik Rahana ni agak tak berat lah bagi untuk seseorang itu kan. Daripada kita tak pernah sakit, tiba-tiba jatuh sakit macam ni kan. Lagi satu, kita tak boleh, kita punya pergerakan terbatas lah. Maksudnya kita tak boleh nak terlalu aktif, tak boleh terlalu aktif. Satu, lepas tu kena makan ubat sentiasa dan tak boleh nak orang kata terlalu penat kan, orang kata kan. Betul tak? Itulah macam yang saya cakapkan tadi. Macam betul lah kan. So keluarga ada tak bagi sokongan ataupun kawan-kawan ke bagi sokongan kepada Cik Rahana? Kalau cakap pasal keluarga, memang ada lah kan. Keluarga saya akan selalu support saya. Walau bagaimana pun sekalipun, mereka akan support saya lah untuk pergi rawatan dan sebagainya. Diorang akan bawa saya kadang-kadang. Daripada member-member saya pun semua ni diorang sangat supportive pada saya. Diorang sangat positif lah, selalu pergi ke kata sepakat dan selalu mengingatkan saya makan ubat dan sebagainya lah. Betul. Nah, makan ubat ni kena teratur lah. Penyakit Cik Rahana ni agak berat lah kan bagi untuk seseorang student lagi, seorang perempuan memang penat lah kan. So makan ubat pun memang kena on time. Saya rasa sokongan daripada keluarga dengan kawan tu memang sangat penting lah untuk memberi semangat kepada Cik Rahana untuk terus hidup lah kan. Okey, Cik Rahana, saya nak kongsi sikit lah pasal kawan saya. Dia pun ada penyakit macam Cik Rahana, sakit thyroid kan, orang kata kan, besar kat sini, bengkak kat sini kan. Dia mula-mula tu dia boleh terima, tapi lama kelamaan penyakit tu bila dia membesar benda tu kan, dia macam lama kelamaan kalau tak makan ubat dengan betul kan dia membesar kan. Makin lama makin membesar, nampak benjolan dekat bawah ni, dia rasa macam tak boleh terima pula kenyataan yang dia tu sakit. Okey, dalam kelamaan benda tu besar kan. So mula-mula dia boleh terima kenyataan yang dia ada sakit thyroid. Tapi bila dah membesar tu, dia rasa macam lain daripada orang lain. So dia rasa macam dalaman dia tu macam rasa down sikit. So dia rasa macam kemurungan, macam dia rasa macam dia macam tak lama dah. Sebab doktor bagi tahu dia kemungkinan besar akan jalani operation. Ditakdirkan dia berjumpa dengan seorang lelaki ni. Mungkin lelaki tu suka mungkin dengan dia, tapi dia tak nak dengan lelaki tu sebab dia tahu dia ada penyakit thyroid tu. Mungkin dia ingat dia akan dia macam tak sempurna macam orang lain, faham kan? Bila kita ada penyakit, kita rasa macam diri kita ni ada kekurangan, tak macam orang lain kan. So dia tak nak dengan orang tu. Dia macam tak terima lah orang tu. Tapi padahal orang tu, lelaki tu ikhlas dengan dia. So dia buka hati dia untuk mencintai hati dia untuk mencintai lelaki tu kan. So dia terima. So dia lelaki tu banyak bagi motivasi kat dia untuk teruskan kehidupan. Lelaki tu banyak bagi tahulah penyakit ni bukan segala-galanya. Boleh setiap penyakit kan, lelaki tu bagi tahu dia setiap penyakit tu ada ubatnya. So dia hari-hari lelaki tu akan bagi motivasi kat dia. Lepas tu teman dia pergi hospital buat check up. Lepas tu sampai sekarang okey lah. Dia dengar dia thyroid ni kan penyakit yang berpanjang kan, boleh dikatakan macam tu kan. Sampai sekarang lah okey lah. Cuma pembedahan tu tak dilakukan sebab mungkin ialah motivasi terhadap diri dia juga kan. Motivasi yang dibina dalam diri dia untuk accept orang tu kan, untuk menerima kan. So apa pandangan Cik Rahana tentang cerita yang saya bagi tahu? Pendapat saya, bagi pandangan saya lah, cerita yang Cik Aisyah ceritakan tadi sangat memberi inspirasi, bukan sahaja kepada orang-orang yang macam ada masalah atau penyakit dan sebagainya, tetapi untuk orang-orang yang normal juga seperti di luar sana. Daripada kisah tadi, saya menggambarkan situasi wanita tu sama seperti saya.
Di mana biasalah bila kita tahu kita ada something wrong pada diri kita akan ada rasa down, dan bukan down saja, mungkin boleh sampai ke tahap kemurungan. So jadinya dari dalam cerita tadi agak sama dengan saya, cuma yang part yang buku individu tu taklah kan. Saya berjumpa juga, saya mendapat inspirasi bukan daripada seseorang lelaki dan sebagainya, tapi daripada keluarga saya sendiri dan juga kawan-kawan saya sendiri. Mereka adalah antara orang yang saya sayang lah, dan mereka jugalah yang memberikan nasihat dan inspirasi kepada saya. Dasarkan cerita tadi juga, penyakit thyroid ni dia bukan saja daripada ni. Saya rasa orang tersebut, individu tersebut, dia merasakan down disebabkan thyroid ni dia menyebabkan hormon imun badan kita ni lemah. Jadi dia agak main emosi. Kalau mengikut daripada salah silah penyakit thyroid ni, itulah kondisi dia sebenarnya. Emosi memainkan peranan lah sebenarnya. Dia bukan saja sebab rasa diri down, tapi thyroid ni dia mainkan emosi kita sebabnya ia berkait rapat dengan hormon. Mungkin itu sebab saya pun rasa benda yang sama. Saya pun rasa sebab situasi dia lebih kurang dengan saya, jadi saya merasakan benda itulah. Jadinya bagi saya sangat memberi inspirasi, dan sebenarnya bagus. Apa yang dilalui sebenarnya bagus. Dia membawakan sesuatu yang negatif kepada yang positif. Itu yang saya cuba buatlah, atau saya cuba lakukan. Tetapinya untuk menjadi macam tu, untuk ke positif tu, perlu dikelilingi dengan orang-orang yang positif. Kalau contoh macam ada orang, tapi ada orang juga dia tak boleh terima lah keadaan sebenarnya. Ada orang yang dia tak boleh terima keadaan dan benda tu berlarutan. Itu boleh sampai ke tahap kemurungan. Jadi saya tak nak lah macam tu kan. Dari cerita individu tadi pun dia tak nak macam tu. Nampaklah diri dia tu tak nak sampai ke tahap kemurungan, tapi dia cuba yang terbaik. Dan akhirnya dia jumpa dengan seseorang lelaki, betul. Bagi saya itu baguslah untuk dia. Dan mungkin sebab hormon bercinta tu kan. Hormon bercinta saya tak tahulah, tapi dapat mengurangkan kesakitan dekat dia punya thyroid tu, mungkin boleh menurunkan imun. Tak tahulah, tapi salah satunya betul jugalah. Salah satunya faktor daripada emosi tu memain peranan kan, saya cakap tadi. Contohnya bila dia jumpa dengan lelaki tu, mungkin dia rasakan diri dia happy dan positif tu banyak dalam mungkin diri dia rasa diri dia dihargai, walaupun dia rasa kadang-kadang betul, kadang-kadang orang-orang macam ni dia perlukan perhatian dan kasih sayang lah sebenarnya. Itu saja. Tapi apa-apa yang saya cakap, memang thyroid ni dia sangat memainkan emosi lah. Sampai yang ada, kalau tahap thyroid tu dia memang terutamanya thyroid ni dia akan cepat marah. Dia akan cepat marah, dia akan cepat sedih. Sebabnya thyroid bila dia marah, emosi marah dan sebagainya tu, dia berkait kerana imun badan ataupun hormon tidak stabil, dan menyebabkan salah satu simptomnya badan jadi panas dan sebagainya, dan boleh menyebabkan seseorang tu berubah emosi. So dari pengalaman saya, itu adalah satu perkara yang hanya orang yang mengalami atau berpengalaman saja rasa. Betul-betul. Tapi orang kata setiap orang lain-lain rasanya, lain-lain cerita dia. Pahit manis tu lain-lain lah. Kita tak tahu kan. Ya, sekarang ni Cik Rahana rasa macam mana? Sekarang ni saya rasa happy juga. Tapi biasalah, kita pengambilan ubat tu memang selalu kena ambil, supaya itu salah satu kunci jugalah, supaya kita stabil lah. Bukan saja hormon atau imun, tetapi daripada segi sistem badan dan sebagainya. Salah satunya juga seseorang orang yang mengalami masalah thyroid ni, salah satu simptomnya adalah berdebar. Badan dia akan berdebar dan jantung dia akan berdebar dan dia rasa kurang selesa. Itu salah satunya sebab
macam ni lah apa mainnya peranan emosi tu. Jadi kalau ikutkan kondisi saya sekarang ni makin stabil, alhamdulillah. Tapi adalah juga kadang-kadang tu rasa tak kena dengan diri kita, tak kena dengan tubuh badan kita ni. Jadinya kita perlukan terapi. Terapi tu bukannya daripada segi medical, tak. Tapi sebenarnya terapi tu macam kita orang-orang macam ni kan, orang-orang macam saya ni yang mengalami masalah thyroid ni, dia kena mengambil aura yang positif, iaitu boleh pergi berjalan dan melihat pemandangan tu salah satu terapi. Saya setuju. Betul. Tapi rasanya bukan orang-orang yang bermasalah macam ni je, bukan orang-orang yang bermasalah penyakit dan masalah yang lain-lain lah. Tapi orang normal pun akan buat macam ni, betul tak? Sebab ini memang salah satu cara alami, cara natural yang boleh mempengaruhi jiwa kita. Betul. Okay, setakat ni kita kan kelas online. Kelas online banyak beri impak juga dalam penyakit Cik Raihana ni. Macam mana Cik Raihana kawal kat rumah? Bila kita duduk rumah seorang dalam bilik pula tu kan, kadang-kadang kita bukan nak lambatkan kerja, tapi banyak kerja lain selain daripada assignment yang tu, tapi nak tarikh yang sama. Faham kan maksud saya? Semua benda nak tarikh yang sama. So macam mana Cik Raihana handle sendiri benda tu kat rumah? Kiranya itu masalah daripada segi tugasan dan sebagainya, macam aturan masa dan sebagainya lah. Okay, bagi saya itu agak depress untuk saya, bukan depress lah, stres jugalah. Alah, tu normal lah, semua orang rasakan benda tu kan. Kita stres lah, tapi sebenarnya stres ni yang untuk orang-orang thyroid ni agak bahaya sikit. Bahaya Bahaya lah juga. Agak bahaya sebab thyroid tu kan hormon. So bila stres lagi dengan penyakit ni kan, dia main peranan. macam double stres lah abang kata orang kan. Dia dah lah dalam keadaan dia yang tak selesa, diri dia yang tak selesa, dan datang pula masalah ini, dan datang pula stres yang lainnya. Jadi agak bebanan lah untuk dia. Kadang-kadang ada orang dia tak dapat nak kontrol. Jadinya sampai satu tahap tu dia macam mana nak cakap, dia kemurungan macam tu lah. Mulalah dia termenung ke apa ke kan, macam jauh daripada contoh jasad dia di situ tapi rohnya tidak di situ lah, orang kata kan. Kadang-kadang saya ada masalah tu juga. Tapi kita kena pandai lah kawal sebenarnya. Tak macam mana ya, tak macam orang kata janganlah membawa diri sangat, jangan layan sangat perasaan dan sebagainya. Tadi kita move on, buat yang terbaik apa yang mampu. Contoh kalau tugasan, assignment sebagainya tu rasa macam stres, kita buat sesuatu yang boleh kurangkan stres. Kalau saya suka makan, jadinya saya makan ataupun jalan-jalan lah, macam saya cakap tadi kan, keluar ke, pergi tengok pemandangan ke kan, tengok view yang boleh menenangkan diri kita, berjoging ke. Rasa kalau nak kurangkan beban tu, kita pergilah buat sesuatu aktiviti yang kita rasa kita suka. Jadi untuk tugasan tadi, pembahagian masa dan tugasan tu bagi saya normal lah, kerja banyak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya dapat dikawal lagi lah. Tapi pun kawan-kawan saya ada juga yang membantu kan. Kita bukannya buat kerja seorang-seorang, kita ada yang berkumpulan. Walaupun individu pun mereka akan tolong jugalah kita untuk bagi kita memahami dengan lebih dalam. So tak ada masalah lah untuk saya. Pada yang Cik Raihana ceritakan pada saya, so maksudnya penyakit yang Cik Raihana ni agak berat lah bagi untuk seseorang itu kan. Daripada kita tak pernah sakit, tiba-tiba jatuh sakit macam ni kan. Lagi satu, kita tak boleh, kita punya pergerakan terbatas lah. Maksudnya kita tak boleh nak terlalu aktif, tak boleh terlalu aktif. Satu, lepas tu kena makan ubat sentiasa, dan tak boleh nak orang kata terlalu penat kan, orang kata kan. Betul tak? Okay,
Okay, saya rasa saya boleh bagi saya bagi tips sikit lah untuk Cik Rahana untuk hadapi masalah Cik Rahana, untuk apa, seimbangkan balik hormon Cik Rahana, jangan bagi stres semua kan. Mungkin saya boleh bagi satu tips ni lah. Okay, memang kita tak boleh nak suruh orang bagi motivasi kat kita setiap hari kan. At least kita boleh cari motivasi tu kita sendiri dengan kita baca quotes, kata-kata semangat orang kata kan. Kata-kata semangat tu mungkin dapat membantu menghilangkan stres Cik Rahana, dapat sedikit sebanyak dapat memberi ketenangan ataupun memberi positif dalam diri Cik Rahana kan, untuk teruskan hidup. Walaupun kita tahu sakit tu tak semua orang minta benda tu kan, datang kan, tapi benda tu dugaan tu kita hadapi kan. Cik Rahana kena terus kuat lah. Saya rasa sokongan daripada keluarga tu memang sangat penting, dan kawan-kawan lah kan yang selalu terserah kan. Okay, setakat situ saja lah bimbingan kita. Saya rasa Cik Rahana fahamkan apa yang saya ingin sampaikan kan. Saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Aisyah sebab sudi mendengar soalan saya atau keluhan saya ni lah. Okay. Nanti apa-apa kalau Cik Rahana nak saya dengar masalah Cik Rahana, kita boleh call WhatsApp kan macam orang lain kan. Memang kadang-kadang kita kena cari positif tu, tapi kadang-kadang kita tak boleh nak dapat kawal diri kita kan. So Cik Rahana boleh lah hubungi saya ke apa ke. InsyaAllah saya rasa tahu sebab sudi saya membimbing Cik Rahana dengan masalah Cik Rahana. sama. Terima kasih juga Cik. Okey, baiklah. Tadi adalah merupakan video sesi bimbingan dan kaunseling secara individu. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.